Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik dari MH Daily bertajuk Ahli Parlimen dari Pahang Dedah, rahsia anak Tun Mahathir boleh punyai harta RM248 juta pada umur 33 tahun. Berita penuh. Ahli Parlimen dari Pahang Dedah, rahsia anak Tun Mahathir boleh punyai harta RM248 juta pada umur 33 tahun. Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak kembali membidas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau yang mendakwa anak-anaknya tidak pernah menjalankan perniagaan sepanjang 22 tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Najib melalui laman Facebook sebentar tadi berkata, pada tahun 1992 ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan, anaknya Datuk Seri Mirzan Mahathir telah membeli sebuah syarikat milik kerajaan dengan harga sebanyak RM248 juta ringgit. Pada tahun 1992, Mirzan cuma berusia 33 tahun. Dia beli Perbadanan National Shipping Line PNSL berhad dengan harga RM248 juta ringgit, iaitu antara syarikat perkapalan terbesar dalam negara pada masa itu. Perbadanan Nasional merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia dan pemegang saham utama Perbadanan Nasional ketika itu adalah Kementerian Keuangan, Bank Negara Malaysia dan Bank Bumi Putra Malaysia. Mirzan, umur 30 tahun, beli PNSL berhad dari syarikat milik penuh kerajaan dengan harga RM248 juta itu, maksudnya tak niaga dalam Malaysia dan tak berurusan dengan kerajaan masa dia PM ke. Syarikat perkapalan utama milik kerajaan pun bertukar menjadi syarikat milik anak PM pada masa dia masih PM, ujar Najib. Najib kemudiannya berkata, syarikat tersebut kemudiannya dijual pula bail-out kepada sebuah syarikat milik kerajaan ketika negara mengalami krisis mata wang. Dari mana dia dapat atau dari siapa dia pinjam RM248 juta ringgit untuk beli masa dia umur 33 tahun? Lepas itu, dijual pula kepada MISC dengan harga $220 juta pada tahun 1998. Melebihi RM1 bilion selepas mata wang kita menjunam teruk ketika itu. MISC berhad itu milik Petronas. Petronas milik siapa? Itu pun dikatakan lagi anak PM7 tak niaga dalam Malaysia dan tak berurusan dengan kerajaan masa dia PM ke? Soal Najib lagi. Mahathir sebelum ini berulang kali menegaskan anak-anaknya tidak pernah berniaga atau mendapat sebarang projek dari kerajaan. Menurut Mahathir, anak-anaknya hanya memulakan perniagaan setelah dirinya meletakkan semua jawatan di dalam kerajaan. Bagaimanapun, menurut Najib, kesemua jawapan yang diberikan beliau itu telah dipadamkan oleh pengendali laman Facebook Mahathir. Tumahan apa? Hari itu, PM ke-7 sendiri yang kata dia tak pernah membenarkan anak-anak dia berniaga dalam Malaysia semasa dia PM. Lalu dia suruh saya beri bukti bahawa anak-anak dia pernah berurusan dengan kerajaan semasa dia PM. Saya pun beri bukti, tetapi page Facebook PM47 asyik padam jawapan saya dan ribuan komen netizen yang bertanya jelasnya lagi. Sehingga kini Mahathir masih berdiam diri berhubung pendedahan yang dibuat oleh Najib itu. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita seterusnya di petigara.syabuddin.com.net bertajuk Saya dah lama kata lebih belok jika Nurul Izzah sendiri berundur diri. Berita penuh. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar akhirnya mengalah juga terhadap pelbagai kritikan atas perlantikan dirinya sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Katanya, bermula hari ini beliau tidak lagi berhikmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada bapanya Anwar Ibrahim. Nurul Izzah dalam satu kenyataan berkata, ini berikutan beliau menerima pelawaan untuk menyertai
Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat Menteri Keuangan bagi membantu usaha memperkukuhkan ekonomi negara yang dipengurusikan Muhammad Hassan Merican. Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Keuangan Muhammad Hassan Merican telah mengundang saya menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat bagi membantu usaha mereka dalam memperkukuhkan ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah diri menerima pelawaan dan tanggungjawab tersebut. Dengan peranan baru itu, saya tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Saya amat menghargai setiap peluang untuk menyumbang kepada negara demi melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia, katanya lagi. Nurul Izzah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas setiap sokongan yang diberikan, baik daripada orang ramai maupun seluruh pasukan perkhidmatan awam dan komuniti kerajaan sepanjang keberadaannya memegang jawatan sebagai penasihat kanan kepada Perdana Menteri itu. Menerima pelawaan, Muhammad Hassan menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Keuangan barangkali hanya sebagai alasan atas pengunduran Nurul Izzah sebagai penasihat kanan kepada bapanya yang mengundang kritikan ramai sebaik ia diketahui ramai sebelum ini. Rata-rata orang ramai kecuali pembodek dan pengampu tidak dapat menerima pelantikan itu kerana ia merupakan suatu amalan nepotisme yang terang lagi nyata. Walaupun Anwar cuba mempertahankan pelantikan itu dengan alasan anak-anaknya tidak menerima sebarang gaji dan allowance atas jawatan tersebut. Meskipun dipertahankan dengan alasan tersebut, secara umumnya rakyat tidak dapat menerima pelantikan itu kerana konflik kepentingan tetap berlaku walau tidak dibayar gaji, selain membuka pintu fitnah dengan sengaja. Blog ini sendiri beberapa kali menulis tentang perkara itu, malah pernah menyarankan agar Nurul Izzah mengundur diri sebagai langkah menyelamatkan keadaan serta nama baik bapanya. Agaknya setelah terfikir panjang dan demi menjaga nama baik bapanya, Nurul Izzah sedar juga akhirnya kesan buruk daripada pelantikan dirinya itu. Jika tiada pelantikan anaknya itu, Anwar tentu saja tidak menerima kritikan dan kecaman yang terbuka daripada orang ramai. Ia adalah kesilapan yang tidak seharusnya Anwar lakukan dalam tempo sebelum sampai 100 hari menduduki jawatan Perdana Menteri. Walaupun pengunduran itu agak terlambat, ia bagaimanapun tetap lebih baik daripada tidak berusaha langsung memperbaiki keadaan. Semoga kesilapan tersebut yang kini telah diperbetulkan dengan Nurul Izzah sendiri mengundur diri adalah suatu yang berguna untuk Anwar pelajari dan menempuh hari-hari mendatangnya yang masih panjang serta banyak lagi cabaran sebagai Perdana Menteri. Menjadi pemimpin, terutama Perdana Menteri, selain menunaikan janji, sama pentingnya ialah tidak lupa dengan apa yang pernah diperjuangkan dan kita sendiri mengecamnya selama ini. Rakyat sentiasa memerhati, walaupun kadangkala dengan kuasa yang dimiliki, pemimpin selalu sangat terbuai dan lupa diri.